Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, tazkirah hadis kita pagi ini. Kita nak ingatkan tentang hadis tentang bahaya meninggalkan solat Jumaat tanpa keuzuran. Ini bagi lelaki lah. Baik, iaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nombor 1052, yang mana sanadnya hasan sahih. Nabi SAW bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbihi." Maksudnya, man taraka thalatha juma'in tahawunan. Barang siapa meninggalkan 3 kali solat Jumaat, tahawunan, dengan meremehkannya atau meringan-ringankan kewajipannya. Tahawunan tu maknanya dia tak ada keuzuran. Dia tak ada keuzuran. Dia tinggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut. Apa yang Nabi SAW sebutkan ancamannya? Taba'allahu ala qalbihi. Allah akan menutup hatinya. Taba'a maknanya tutup. Maknanya chop, maknanya menutup hatinya daripada kebenaran. Baik. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nombor 1052, dan hadis ni hasan sahih. Baik, yang pertama, faedah yang kita dapat daripada hadis ni, Imam Abu Daud rahimahullah meletakkan hadis ini dalam bab ancaman keras terhadap perbuatan meninggalkan solat Jumaat. Dan Imam At-Tirmizi meletakkan hadis ini dalam bab meninggalkan solat Jumaat tanpa keuzuran. Maknanya ada tak keuzuran yang boleh menyebabkan seseorang itu meninggalkan solat Jumaat? Ada. Dibahaskan pada perbahasan fuqaha, ahlul a'zar, ataupun mereka yang ada keuzuran, antaranya sakit, antara keuzuran untuk tinggal solat Jumaat lagi, dia sama macam keuzuran untuk meninggalkan solat jemaah. Hujan pula, ulama bahaskan lagi, hujan tu kalau boleh basahkan pakaian dia boleh tinggalkan. Kan? Tapi bukan sengaja, bukan bermudah-mudah, bukan bermudah-mudah. Kalau maknanya itu dibahaskan fuqaha lagi, kan? Yang penting dia tak ada makna tahawunan. Tahawunan tu tadi dia bermudah-mudah dan tak ada sebab yang munasabah, kan? Baik. Yang kedua, dalam lafaz Imam Ahmad disebutkan min ghairi uzrin. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dalam hadis tersebut tanpa keuzuran. Jadi maknanya kita faham tahawunan tu, Nabi kata tahawunan tu maknanya bermudah-mudah, maknanya tanpa keuzuran. Itu ditafsirkan dalam riwayat Imam Ahmad. Bermaksud jika seseorang lelaki meninggalkan solat Jumaat kerana keuzuran seperti sakit, musafir, hujan yang lebat, dan semua keuzuran yang disebutkan dan dinyatakan oleh fuqaha dalam perbahasan ahlul a'zar, mereka yang diberikan keuzuran, maka ia tidak termasuk dalam kalangan mereka yang diancam dengan ancaman tersebut. Dia tak ditutupkan hati dia. Yang ketiga, antara ulama bahaskan tentang keuzuran ni juga, tak salah dalam fuqaha dalam Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, mereka bincangkan, katakan contoh satu keadaan. Katakan seorang itu dia baru duduk di satu tempat, rumah. Katakan rumah tu tak ada security. Kemudian ada berlaku kes kerompakan ataupun kecurian ketika solat Jumaat. Boleh tak dia tak pergi solat kerana dia nak jaga rumah dia? Boleh. Harus. Contoh, kerana katakan kat rumah tu kes merompak waktu Jumaat ni berturut-turut dan dia tak ada apa-apa yang boleh digunakan ataupun untuk menghalang benda tu berlaku. Dia kira calculation, dia tak ada security dan sebagainya. Kalau dia pergi, maknanya akan berlaku kosong. Dia boleh untuk solat di rumah untuk jaga keselamatan rumah dia. Boleh. Itu dibahaskan dalam solat ahlul a'zar. Itu kena ada ilmu lah, maksudnya. Kalau memang betul, kuat sangkaan dia, maknanya dia tak ada perkara yang, maknanya sebab yang boleh dia, contoh macam security dia tak ada, kan? Tak ada orang nak jaga rumah dia, maka dia boleh untuk tinggalkan solat Jumaat ketika itu. Baik. Yang keempat, bahayanya meremehkan ataupun maksud Allah menutup hatinya, kata para ulama, Allah akan menghalangnya daripada mendapat kebaikan. Dikatakan juga dijadikan hatinya seperti hati orang munafik yang dicatatkan dia sebagai orang munafik. Kalau dia tinggal solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa keuzuran dan bermudah-mudah. Yang keempat, bahayanya meremehkan kewajipan yang diwajibkan Allah. Sebab Allah
tutup pintu hati itu sebab dia meremehkan. Itu sebab dia. Kan? Hadis ini menjadi dalil yang kukuh membuktikan meremehkan dan meringankan kewajipan antara sebab hati menjadi tertutup dari kebenaran dan kebaikan. Dan di sini menunjukkan kepada kita, sebahagian ulama' diambil daripada pemahaman hadis ni, azab yang paling keras. Orang ingat azab ni macam kena bala bencana kan? Macam bencana yang melibatkan fizikal atau harta benda. Tapi sebenarnya kata ulama', berdasarkan hadis ini, azab yang paling keras Allah bagi bila Allah tutup pintu kita daripada kebenaran. Allah tutup pintu hati kita habis. Itu azab yang paling besar. Dan hadis ini juga sebenarnya bantahan kepada puak-puak Naqsyabandi. Ni saja kita bawa hadis ni. Sebab puak-puak Naqsyabandi ni ada di kalangan mereka, ini bukan kita tuduhnya, memang ada dalam takwilan mereka terhadap perbuatan sebahagian ahli-ahli mereka yang mengamalkan suluk. Suluk ni maknanya riyadiyat, maknanya amalan tarikat lah. Amalan yang khusus yang ditentukan oleh tarikat, yang mereka kena mulazamah dan mereka kena amalkan. Antaranya mereka kena duduk di rumah, bersuluk di rumah, tak boleh pergi solat Jumaat, tak boleh pergi solat jemaah. Kemudian mereka ni bila dah diketahui makar atau tipu daya mereka ni oleh pihak berkuasa, mereka cari alasan. Antaranya mereka cuba cari alasan, mereka kata mereka termasuk ahlul a'zar, mereka termasuk ahli keuzuran. Masalahnya mereka tinggalkan solat Jumaat tu dengan alasan yang tak munasabah. Apa alasan dia? Mereka kata kerana mereka sibuk dengan suluk. Suluk ni maknanya mereka kata mereka dah amalkan amalan dalam tarikat ni. Mereka kata kalau mereka keluar, mereka akan nampak benda yang tak sepatutnya. Mereka akan tengok orang kepala babi lah. Mereka akan tengok orang ni kepala anjing lah. Jadi mereka takut mereka boleh terjadi perkara-perkara yang mencari adat kepada mereka bila mereka dah amalkan suluk tadi. Jadi mereka kata gugur kewajipan solat Jumaat kepada ahli dia. Tapi bila mereka punya amalan itu diketahui oleh pihak berkuasa, mereka bagi alasan takwil. Takwil lah, ni takwil bahaya ni. Dia kata apa? Dia kata mereka takwil kan, sebab apa mereka tak pergi solat Jumaat? Dia kata sebab mereka sakit. Sakit apa? Sakit hati. Dia takwil lah. Dia kata kerana mereka ada, bila mereka suluk ni, mereka nak bersihkan hati, dia kata. Bersihkan hati, jadi kalau dia pergi keluar nanti dia akan nampak benda pelik-pelik, dia kata. Pergi solat Jumaat nanti dia akan sangka buruk dengan orang dan sebagainya. Jadi baiklah dia duduk di rumah, bersuluk di rumah, tak pergi solat Jumaat. Jadi gugur kewajipan solat Jumaat. Dia kata mereka ni ahli keuzuran. Cuba bayangkan punya teruk punya. Cakaplah kau tak mau pergi sembahyang Jumaat. Betul tak? Cakaplah kau tak mau pergi sembahyang Jumaat. Kenapa bagi alasan sakit? Jadi dia kata sakit hati. Sakit hati maknanya munafik lah. Kau memang munafik lah maksudnya. Tak mau pergi solat Jumaat. Maknanya bayangkan tinggal 3 kali solat Jumaat. Tahawunan. Nabi kata Allah tutup pintu hati dia. Ini dah tinggal selama-lamanya. Dengan alasan dia kata ajaran tarikat, dia kata boleh. Ini ada tau dalam buku. Buku apa, anda tak ingat nama buku tu, tapi salah satu buku tu disebutkan kajian tentang tarikat Naqsyabandi ni, dan dibuat maknanya apa dia, wawancara, dan ditanya sendiri, dan alasan yang mereka bagi antaranya itu suluk tadi. Dia kata gugur dia solat Jumaat. Sedangkan hadis Nabi kata apa? 3 kali betul-betul tahawunan, Allah Ta'ala tutup pintu hati. Memang betul lah, dia memang sakit hati lah. Hakikat dia hati dia tu sakit. Tapi dia bagi alasan, dia kata dia sakit hati. Dia takwilkan orang yang sakit, yang ulama fuqaha faham tu, sakit yang maknanya fizikal kan. Sakit yang tak membolehkan dia untuk pergi ke solat, pergi masjid. Itu yang ulama faham. Tapi dia kona. Dia kata sakit hati pun boleh. Nampak tak takwil? Jadi bahaya ajaran-ajaran ini. Jadi inilah yang geng-geng yang sokong universiti wilayah ni, yang cuba mereka nak halalkan balik ajaran tarikat ni lah, Naqsyabandi. Lepas ni kalau tak pergi sembahyang Jumaat apa? Kerana apa sakit hati? Kerana saya tak puas hati dengan orang tu, jadi boleh untuk saya gugur tak pergi solat Jumaat. Apa punya alasan? Tengok agama tu jadi bahan mainan, tahawunan, takwil. Kan? Wallahul musta'an. Baik, itu antara faedah yang kita boleh dapat daripada hadis tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita.
نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.